orang yang datang selepas suci tadi. Ya, beberapa surah telah diberikan dan jalan penyelesaiannya. Okey. Baca. Tadi saya tunjuk tu bukan air banyak ni, Salman. Madu banyak ni. Okey. Seterusnya. فإن عبره فإن كانت مبتدأة مميزة. Ada 7 aksam. 7 aksam. 7 anwa'. Perempuan yang istihadah ni, jika kaedah untuk kita menguasai dia, kita kena faham setiap isim tu surah dia macam mana. Surah tu faham dulu. Bila surah tu difaham dengan baik, apakah penyelesaian untuk surah tu. Jadi dia berganding dengan surah, hukum dia. Surah, hukum. Surah, hukum. Setelah kedua itu dikuasai, kita relatekan, hubungkan dengan kes. Kes tu maksudnya benda yang berlaku. Contohnya perempuan A, dia berkata berlaku kepada diri dia begini, begini, begini. Jadi dia punya kes ni, daripada 7 itu, yang mana satukah jatuhnya kes dia itu, tempat jatuhnya. Maksudnya yang sama lah, yang serupa. Padanan lah. Padanan kes dia ini dengan padanan surah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. Yang mana salah satu. Dan setelah kita dapat kenal pasti padanannya, maka secara automatik kita dapatlah mengetahui hukumnya. Sebab kita dah faham dah, surah ini hukum dia begini. Tinggal lagi perlu padankan yang waqi' itu dengan yang mana satu daripada 7 tadi. Sekaligus itulah jawapan yang akan diberikan kepada masalah dia. Faham? Ada 7. Secara umumnya, bukan secara umum lah, secara tepatnya, perempuan mustahadah ini dibahagikan kepada 2. Pertama mubtadi'ah, yang kedua mu'tadah. Itu dia punya apa? Itu dia punya tajuk besar dia. Mubtadi'ah kali pertama keluar haid, mu'tadah pernah sekali keluar haid. Pernah walaupun sekali. Sabitnya ada. Okey, baca. فإن عبره فإن كانت مبتدأة. Fa in abarahu, kalaulah darah itu melintasi, melebihi hu, maksudnya sebanyak-banyak haid, fa fihi tafsil. Okay, dalam keadaan ini ada tafsil. Tidak ada satu jawapan untuk apa? Untuk setiap surah melebihi. Bukan maknanya asalkan perempuan tu lebih 15 hari, maka yang hari ke-16 itu istihadah, yang sebelum itu haid. Bukan macam tu jawapannya. Ada tafsil, ikut kes. Faham? Sebab tu fa fihi tafsil. Fa tu dia panggil fa tafri'. Fa tafsil. Ada tafsil padanya. Apa tafsil dia? Ini tafsirnya seperti berikut. فإن كانت أي من عبر دمها أكثر الحيض وهي المستحاضة مبتدأة أي أول ما ابتدأها الدم مميزة بأن ترى قويا وضعيفا بشروطهما الآتية كالأسود والأحمر فهو ضعيف بالنسبة إلى الأسود قوي بالنسبة إلى الأشقر والأشقر أقوى من الأصفر ومن الأكدر إذا جعل حيضا. إذا جعل حيضا. إذا جعل حيضا. Terjemah. Maka sekiranya darah yang keluar itu melepasi sebanyak-banyak haid, maka dia adalah darah mustahadah. Ya, terjemah yang tu. Baca matan dia tadi. فإن كانت أي من عبر دمها أكثر الحيض وهي المستحاضة. Terjemah macam mana? Sekiranya adalah ia. Faham? Fa in kanat,
Itu baru syarat tu. Fa in kanat, sekiranya adalah ia apa? Sekiranya adalah orang yang melepasi darahnya sebanyak banyak haid. Faham? Fa in kanat man abara akthar al-haidhi. Sekiranya adalah Sekiranya adalah orang yang darahnya melepasi sebanyak-banyak haid, dan darah yang melepasi itu istihadah. istihadah ke mustahadah? Mustahadah. Darah tu orang panggil istihadah, orang itu dia panggil mustahadah. Itu jumlah mu'taridah, iaitu mustahadah. Dia itu orang yang mana darah melepasi sebanyak-banyak itu, dia itu adalah mustahadah. Belum ada jawab lagi. Kemudian adalah darah yang mula-mula wahia mustahadatun lagi. mubtada'atan. Ai Kalau macam tu dia adalah hal lah kan. Wahia mustahadatun. Lagi keadaan orang itu halah mubtada'atan. Dia adalah khabar berkana, faham? Khabar berkana tapi jawab kepada im belum datang lagi. Kalaulah orang yang istihadah itu mubtada'ah. Lagi? mubtada'ah iaitu Apakah maksud mubtada'ah ni? Mubtada'ah ke mubtadi'ah ke? Iaitu darah yang mula-mula keluar. Darah yang sebenarnya sebelum ni tak keluar. mubtada'ah apa bahasa Arab dia? Awwala ma btada'a ad-dam. Wa mubtada'atan lagi? Ai awwala ma btada'aha ad-dam. Kali pertama dimulakan akan dia perempuan itu oleh darah. Itu maksud mubtada'ah. Maksudnya perempuan yang kali pertama keluar darah. Kemudian Mumayyiz. tu dia baca mubtada'ah tu. Ibtada'aha damun kan. Kemudian yang boleh dapat membezakan. Mumayyizatan. Sifat pula. Bukan sifat khabar kedua kepada sifat kepada mubtadi'ah lah. Bukan khabar kedua. Dia sifat kepada mubtadi'ah. Dia mubtadi'ah yang mumayyizah. Faham? Dia bukan khabar kedua tapi dia ada sifat kepada mubtadi'ah. Dengan surah bahawa seorang wanita itu dia melihat darah yang kuat dan darah yang lemah. Bi'an tara itu taswir kepada mumayyizah. Kemudian dengan syarat-syarat keduanya yang akan datang. Syarat keduanya kembali kepada kuat dan lemah. Faham? Jadi syarat dia. Lagi? Seperti darah yang warna hitam dan darah warna merah. Maka darah yang warna merah lebih lemah bila dinisbahkan kepada darah yang warna hitam. Itu kaf tu kaf misal, kaf tamsil. Kemudian kuat, darah merah itu kuat bila dinisbahkan kepada darah yang warna keperangan. Perang. Kata apa? Ashqar. Perang. Darah ada perang. Ashqar terjemah apa? Atas sikit pada kuning. Atas sikit dan coklat. Lagi? Coklat. Dan darah yang coklat lebih kuat daripada darah yang kuning dan lebih kuat daripada darah yang keruh. Lagi? Apabila keduanya itu dijadikan haid. Apabila kedua-duanya maksudnya sufrah dan al-asfar dengan akdar itu dijadikan haid. Atas pendapat yang muktamad. Kalau kita tak jadikan dia haid, dia tak termasuk lah. Itu maksudnya. Apabila dijadikan tu maksudnya alal qawlil mu'tamad. Al-sabiq yang dah bahaskan sebelum ni. As-sufratu wal-qudrah. Kemudian wama lahu raihatun karihatun aqwa mimma la raihata lahu. Yang mempunyai bau yang kuat lebih kuat daripada yang tak ada bau. Wasakhinu aqwa min yang pekat lebih kuat daripada yang raqiq. Kemudian wal muntinu yang berbau busuk. awisakhinu minal aswadaini. Bau busuk. Kemudian dia pekat pula. Dua-dua hitam tapi dia ni busuk pekat.
Mathalan aqwahuma. Maka dia lebih kuat daripada hitam yang mana tak ada muntin dan tak ada sakhin. Kemudian Wal muntinu sakhinu minhuma aqwa minal muntini awis sakhini. dia berkumpul dua sifat. Muntin pun ada, sakhin pun ada. Yang ni muntin saja ataupun sakhin saja. Maka yang ada dua sifat kuat lebih kuat daripada yang ada satu saja sifat kuat. Kemudian Fadha'ifu istiharatu. itu barulah jawabnya. Fadha'ifu, jawab kepada in. Faham? Maka fadha'ifu Maka darah yang lemah itu adalah darah istihadah. Wal qawiyyu haidun in lam yanqus an aqallihi wala abara aktharahu wala naqasa ad-dha'ifu an aqalli at-tuhri. Dan darah yang kuat. Jadi hari ini kita belajar tentang mubtada'ah mumayyizah. Mubtada'ah apa? Mumayyizah. Apa maksud mubtada'ah? Wanita, perempuan yang pertama kali keluar haid. Mumayyizah. Apakah syarat mumayyizah? Perempuan yang mana darahnya ada lemah dan ada kuat, yang memenuhi syarat-syarat berikut. Ada 4 syarat. Faham? Sebelum kita masuk kepada syarat-syarat itu, ada 4 syarat. Kalau 4 syarat ni tidak sempurna, perempuan ni ghairu mumayyizah. Maka setelah kita tahu apakah dia mubtadi'ah, automatik kita tahu apa dia lawan dia, mu'tadah. Kalau pernah keluar walaupun sekali, dia mu'tadah. Mumayyizah, yang mumayyizah ni dia ada dua mumayyizah ni ghairu mumayyizah lawan kepada mumayyizah kan. Jadi ghairu mumayyizah adalah wanita yang tidak melihat lemah dan kuatnya darah. Maksudnya darah di satu warna je. Faham? Satu sifat je, bukan satu warna, satu sifat je. Ataupun darahnya lebih daripada 2 sifat tetapi tak cukup syarat tamyiz. Faham tak? Perempuan mumayyizah ni adalah apabila darahnya satu sifat sahaja ataupun lebih daripada satu sifat, maksudnya ada lemah, ada kuat, tetapi tidak sempurna syarat-syarat tamyiz yang akan disebutkan. Ada 4. Itulah ghairu mumayyizah. Maka disebut sedikit seringan tentang kuat dan lemah tu. Kuat dan lemah. Maka dalam sifat-sifat darah ni, untuk kuat dan lemah ni dia bukan warna je. Kita ada warna, kepekatan dan juga bau. Faham tak? Busuk. Warna, kepekatan, bau. Kalau antara warna kan yang paling kuat sekali hitam. Dia al-aswad, al-ahmar, al-ashqar, al-asfar, al-akdar. 5 susunan dia. Nak tengok raja, tengok buku langsung. Al-aswad, al-ahmar, al-ashqar, al-asfar, al-akdar. Itu dia punya sifat-sifat daripada segi warna. Kemudian yang kedua adalah apa? Sakhin, raqid. Nombor 2. Yang ketiga, muntin, ghairu muntin. Mana-mana darah yang berkumpul padanya lebih daripada yang lain, maksud daripada sifat tu dia lebih daripada yang lawan dia, maka dia dikira kuat. Faham tak? Dia dikira kuat. Contohlah kita kata darah tu warna hitam. Tadi dia bagi contoh kan, hitam. Tapi yang daripada segitu dia samalah, tapi yang ni hitam, pekat, busuk. Dengan hitam sahaja, tapi cair dan tak busuk. Maka hitam, cair, tak busuk tu dikira darah lemah. Dan hitam yang ada 2 sifat tadi tak kuat. Ataupun hitam, pekat, busuk, dengan hitam pekat tapi tak busuk, maka yang kurang satu sifat ini dikira lemah berbanding yang sempurna. Begitulah dikiaskan. Hitam dengan merah. Hitam, cair, tak busuk. Merah, pekat, busuk. Faham tak? Maka pada merah ni ada 2 apa? Dia ada 2 sifat. Dia kurang pada warna lah, tapi dia apa? Dia lebih pada sifat yang lain.
Yang hitam ni dia ada satu sifat kuat, itu hitam. Tapi dia kurang apa? Daripada segi kepekatan dan daripada segi muntin. Sebab itu kalau nak dibuat ihtimal, berapa kemungkinan sifat darah tu? Bukan sifat tu 3 je. Tapi berapa kemungkinan campuran ni? Maka dia banyak. Beratus-ratus dia dibuat surah ihtimalat dalam Hasyiah Syarqawi. Okey. Di sini penting untuk kita tahu, untuk kita faham darah itu lemah atau kuat. Contohnya darah merah ada jalur warna hitam campur. Darah ni kira merah ke kira hitam? Betul? Darah berjalur warna lain. Dia merah tapi ada campur hitam. Bukan solid. Merah tapi ada hitam dalam tu. Jalur. Maka dia dikira hitam. Faham tak? Okey. Setelah kita kenal pasti mubtadi'ah mumayyizah apa dia, tapi belum sempurna lagi sebab kita belum belajar lagi syurutut tamyiz. Apa hukum dia? Surah secara ijmali tu sudah ada dalam gambaran kita. Apa hukum dia? Kalau perempuan itu sifat dia adalah mubtadi'ah mumayyizah, maka bagaimana kita nak tentukan yang mana satu haid, yang mana satu istihadah? Mudah je. Darah kuat adalah haid, darah lemah istihadah. Senang je kan? Senang. Cuma ilmu tentang mengenali darah kuat, darah lemah tu perlu ada lah. Sebahagian dah disebutkan tadi. Dari segi warna, segi kepatan dan juga bau. Fa, baca fa. Fadha'ifu istihadah. Ini hukum. Tadi surah, ini hukum. Bila kita hafal berganding, faham? Maka yang lemah itu istihadah, yang kuat itu haid. Tetapi dia ada syarat dia. Indu syarat. Dia bukan mutlak. Maksudnya dia bukan mutlak. Dia sebenarnya bila perempuan itu mubtadi'ah dan mumayyizah automatik, cukup syarat. Kalau dia tak cukup syarat, kita tak akan panggil dia mumayyizah. Faham tak? Dia tak ada istilah perempuan ini mubtadi'ah mumayyizah tapi tak cukup syarat. Dia tak ada. Panggil dia mumayyizah maksudnya sudah cukup syarat. Kalau tak cukup syarat, kita tak panggil dia mumayyizah. Kita panggil dia ghairu mumayyizah. Dia mudah nak apa sebab dia ada dua je. Kalau tak ini, yang ni. Faham? Apa syarat dia yang 4? Pertama, wal qawiyyu haidun. apa tiba-tiba wal pula? Wal qawiyyu haidun aja. Okey, lagi. In kana illam. Syarat pertama, illam yanqus an aqallihi. Illam yanqusil qawiyyu an aqalli al-haid. Syarat pertama, hendaklah darah kuat itu tidak kurang daripada sekurang-kurang haid. Maksudnya berapa? 24 jam. Kemudian wala abara aktsarahu. syarat yang kedua, darah yang kuat tidak melebihi sebanyak-banyak haid. Maksudnya 15 hari. Lagi, wala naqasa ad-dha'ifu an aqalli tuhri. wala naqasa ad-dha'ifu an aqalli tuhri. Tidaklah berkurangan dhaif daripada sekurang suci. Maksudnya 15 hari. Dah 3 dah. Lagi 3 je sebut dalam matan. Ada satu lagi. Apa satu lagi? Yang keempat, darah kuat tidak diselangi darah lemah. Dia 24 jam ni dia tak boleh dapat secara kutip. Dia mesti straight. Faham? Apa syarat yang keempat? Tidaklah darah kuat itu diselangi dengan darah lemah. Macam masalah sebelum ni, kita boleh kira secara kutip dan runcit. Hari ni 5 jam, hari ni kumpul semua dapat 24 jam jadi haid kan. Tapi dalam isu ni, darah kuat itu dia dapat 24 jam itu tidak diselangi dengan darah lemah. Jadi ada 4 syarat. Darah lemah. Yang keempat, darah lemah yang mencapai 15 hari wajib itu terus atau terpisah dengan darah kuat.
Itu yang keempat. Tulis apa dia? Darah lemah yang mencapai 12 hari Tidak wajib berturut-turut wajib berturut-turut. Darah kuat. bukan terpisah dengan darah kuat. Yang syarat darah kuat tu Darah kuat 2 syarat. Hmm. Yang 2 lagi untuk darah lemah. 2 lagi darah lemah. Kalau darah kuat tu terpisah, boleh? Lazim. Lazim. Dia lazim. Dalam tu lah ada. Maksudnya 15 hari tu yang darah lemah tu dia tak boleh berselang dengan darah kuat, dan darah kuat pun tak boleh berselang dengan darah lemah. Nanti kita tengok nombor, kita faham. Dia senang je kiraan ni. Kemudian bi an yakuna 15 yawman. itu taswir kepada darah lemah tidak kurang daripada sekurang-kurang suci, iaitu bi'an bi an yakuna 15 yawman 15 hari ke atas. Jelas. Kemudian muttasilatan fa aktsara. itu muttasilatan tu. Perkataan muttasilatan itulah menerangkan syarat yang keempat. Taqaddaman qawiyyu alaihi aw Okey. ta'akhkhara. Dalam masalah mumayyizah ni tak ada masalah. Darah lemah datang dulu ke, darah kuat datang dulu ke, tak ada masalah. Kalau cukup je syarat ni, maka hukum ini dah boleh kita praktiskan dalam jawapan. Taqaddaman qawiyyu alaihi aw ta'akhkhara aw tawassata. Tak kisah. Qawi itu datang dulu, datang kemudian daripada lemah, ataupun dia ada di antara dua lemah, tak ada masalah. Faham? Kemudian Ka'an ra'at 5 Okey. ayyamin. Tulis pakai hitam. Tulis dulu yang dalam mahali, kemudian kita akan tambah lagi yang dalam buku Kiai Osman. Jadi kita akan diberi contoh cukup syarat dengan tak cukup syarat. Kalau dia tak cukup syarat, hukum dia ghairu maizah. Ghairu maizah tak dibentangkan sekarang lah, sebab kita tak diterangkan lagi bila perempuan itu ghairu maizah, apakah hukum dia. Sekarang ni mumayyizah dulu. Tulis. Ka'an ra'at berapa? Ka'an ra'at 5 ayyamin Lima. Okey, tu dia 5. Lagi? thumma atbaqa al-ahmaru ila akhir syahri. Okey, 5, 25. Kemudian bawah 5 tu kita garis 2. Bawah 25 kita garis 1. Dalam syarah dia kata 5 hitam. Kemudian atbaqal ahmar. Kemudian penuh hitam, merah sampai hujung bulan. Merah saja sampai hujung bulan, maksudnya 25 lah. Jadi tanda, jadi kita dah sebut kan, bila merah dengan hitam, maka maksudnya hitam itu kuat, merah itu lemah. Ini secara umumnya. Maka tanda darah kuat, kod dia kita garis 2. Faham? Jadi bawah 5 tu garis 2, bawah 25 garis 1. Bila tulis macam ni, faham tak? Oh, yang digaris 2 tu kuat, yang digaris ni lemah. Okey, 5, 25. Kita buat kajian, adakah cukup syarat? Maka ingat balik 4 tu. Ini yang orang yang ibtidai, beginner, dia kena latih macam tu lah. Setiap surah dia kembalikan setiap syarat tu dia. Syarat nombor 1 cukup, 2 cukup, 3 cukup, 4 cukup. Oh, dia adalah mumayyizah. Faham? Jadi surah ini diandaikan pada perempuan mubtadi'ah. Untuk mubtadi'ah dia tak ada tanda apa-apa. Kita tulis je kat kepala tu, ini perempuan mubtadi'ah. Faham? Surah ini diandaikan pada mubtadi'ah. Jadi atas tu kita tulis mubtadi'ah. Faham? Tulis tajuk dia mubtadi'ah. Mubtada'ah. Okey. Kita tengok syarat pertama, hendaklah darah lemah, darah kuat itu tidak kurang daripada sekurang-kurang haid. Dia kurang ke tak? Tak kurang, sebab sekurang-kurang haid 24 jam, yang di sini 5 hari. Hendaklah darah kuat tidak melebihi sebanyak-banyak haid. Sebanyak-banyak haid 15 hari, di sini berapa hari? 5 hari, cukup syarat. Hendaklah darah lemah tidak kurang daripada 15 hari. Kurang tak? Bahkan lebih.
Dan syarat yang keempat, hendaklah darah kuat itu bersambung-sambung, tidak diselangi dengan darah kuat. Darah lemah itu bersambung-sambung, tidak diselangi dengan darah kuat. Maka cukuplah 4 syarat. Dah puas hati cukup 4 syarat, baru kita letak tanda hukum. Maka ternyata yang kuat itu adalah haid, yang lemah itu istihadah. Boleh hukum dia. Letak hukum dia. Gitulah. Faham? Dah dapat hukum. Okey, contoh seterusnya. أو 15 أحمر ثم 15 أحمر. Apa dia? أو 15 أحمر ثم 15 أسود. Surah kedua 15 merah, 15 hitam. Pertama merah, kedua hitam. Dia tulis macam mana? Tu. Nampak kan? Jadi dia nak bagi contoh bagaimana darah lemah datang dulu. Yang tadi darah kuat datang dulu kan? Ini darah lemah datang dulu pula. Kita tengok balik satu persatu. 15. Hendaklah darah kuat tidak kurang 24 jam. Berapa? Sini berapa? 15 kan? Okey. Darah kuat tidak melebihi 15 hari. Melebihi tak? Tak melebihi. Darah lemah tidak kurang 15 hari. Kurang ke tak? Tak kurang. Dan 15 hari itu tidak hendaklah berterusan, tidak diselang dengan kuat. Cukup syarat. Bas, cukup syarat buat hukum. Tulis hukum. Tak tahu? Tulis lah. Baru belajar kan? Kenapa? Tulis macam tu. Apa formula dia? Itu tadi tu. Kerana apabila cukup syarat tamyiz, maka darah kuat adalah haid, darah lemah adalah istihadah. Lagi. أو 5 أحمر ثم 5 أسود. ثم باقي الشهر أحمر. Tulis 5 merah, 5 hitam, 20 merah. Kan? Macam tu kan? Ini surah untuk apa? Darah kuat dikepung oleh darah lemah kan? Cukup syarat dah. Tengok sekali pun tahu cukup syarat. Ke kena buat lagi sekali 4 tu. Darah kuat tidak kurang 24 jam. Berapa? 5 hari. Darah kuat tidak lebih 15 hari. Darah lemah tidak kurang 15 hari. Dan darah apa? Tidak diselangi dengan darah kuat. Okey. Tanda hukum dia. IST, GST. Lagi. بخلاف ما لو رأت يوما أسودا ويومين أحمر. Okey. Bawah. Okey. Yaumai apa? Yauman aswada wa yaumaini ahmar. Dia tengok darah macam mana? Yauman aswada, satu hari hitam. Kemudian Wa yaumaini ahmar. 2 merah. Kemudian Hakadha ila akhir syahr. nampak? 1 2 sampailah hujung bulan. 1 2 sampai hujung bulan kan? Kalau kita kumpul secara selektif lah. Selektif, kolektif. Secara runcit. Kita ambil hitam tu, kalau dia trend dia macam ni, 1 2 sampai 30, jadi hitam akan jadi berapa? 10. Betul tak? Sebab apa? 10. 1 nisbah 2. 1 nisbah 2. 30.
30 bahagi 3, 20, 10. Macam tu lah. Satu nisbah 2. Okey. Dia akan jadi merah 20, hitam 10. Kalau kita tengok secara umum, cukup syarat kan? Syarat pertama, kedua, ketiga lah. Tapi syarat keempat tak cukup. Iaitu apa? Darah kuat 10 hari. Darah lemah 20 hari. Maksudnya dari segi nombor tu cukup lah. Tapi dia tak cukup syarat nombor 4. Iaitu kita tak nak darah mencukupkan 15 hari darah lemah itu diselangi dengan darah kuat. Ini selang kan 1, 2 kamu buat. Kalau rajin tulis 1, 2 sampai 30 kan. Buat garis 1, garis 2, garis 2, garis 1, garis 2, garis 1 sampai hujung. Maka dalam surah ni kita panggil perempuan ni ghairu mumayyizah. Faham? Macam mana pula kaedah darah dia, itu belum belajar lagi. Sekadar tahu je dia ni nama dia ghairu mumayyizah. Hukum nanti. Faham? Lagi? بعدم اتصال 15 من الضعيف. Min ad-dha'if. Maksudnya syarat nombor 4 tak cukup. So untuk buat latihan tentang ghairu mumayyizah, senang je. Kita akan bagi contoh. Okey, belajar bagi tahu. Cukup syarat tak cukup syarat? Contohnya dia kata tak cukup syarat. Maksudnya dia ghairu mumayyizah. Syarat nombor berapa tak cukup? Bagi tahu. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Bagi tahu. Itu latih to be dia. Faham tak? Lagi? فهي فاقدة شرط تمييز وسيأتي حكمها. Lagi? وفي وجه في السورة الثالثة أن خمسة الأحمر مع خمسة الأسود حيض. Khamsatul ahmari مع خمسة أسود haidun. Ada satu wajah dhaif mengatakan dalam surah nombor 3 tu kita jadikan apa? Kita jadikan yang 5 sebelum kuat tu kita hukum dia haid juga. Faham? Kita jadikan yang 20 tu sahaja sebagai apa? Sebagai istihadah, tapi dhaif. Maksudnya kaedah ini konsisten. Lemah adalah istihadah dan kuat adalah haid. Kemudian okey, duduk dulu. So tengok apa dalam ni. Okey, tambahan. Contohnya 3, 20. Lebih kuat 3. Okey, itu biasa lagi. 7, 9. 7, 9. 7 kuat 9. Okey. Kamu buat catatan ni. Syarat nombor 3 tu. Baca yang bagi. Darah lemah tidak kurang dari 15 hari dengan 15 malam. Jadi Pak Kiai Osman yang ngajar haid datang madrasah ni. Biasa madrasah banyak pun ambil. Dia kira Syekh haid lah. Syekh futuh. So belajar dengan haid dengan dia futuh. Boleh faham? Faham tak Syekh futuh? Syekh futuh ni maksudnya orang yang Allah Ta'ala bagi seolah-olahnya kunci ilmu tu ada pada dia. Kalau kita belajar dengan dia, dulu macam susah sangat nak faham kan. Tapi belajar dengan dia jadi macam senang pula. Itu dia panggil Syekh futuh bagi sebuah faham. Jadi kita boleh katalah Pak Kiai Osman ni dia termasuk Syekh futuh dalam bahad. Mengajar haid, faraid, zakat. Benda-benda yang nombor ni memang Pak Kiai Osman ni memang dia adalah hebat. Okey. Nombor apa? Syarat nombor 3. Nombor surah apa? 33. 33. Dia syarat nombor 3 tu, dia ada syarat dia. Tahu tak? Ada benda yang mana dalam catatan masa kelas tu tak ada dalam buku ni. Okey, syarat nombor 3 apa dia punya catatan dia? Syarat nombor 3 ini hanya bagi wanita yang mengeluarkan darah terus-menerus. Faham? Kamu kena tulis kat dalam kitab. Syarat nombor 3 ini adalah bagi wanita yang keluar darah terus-menerus. Kalau dia tak keluar darah terus-menerus, syarat nombor 3 tidak diperlukan untuk dia digelar, dihukum sebagai
mumayyizah. Tak jelas kot, maka kita perlukan contoh. Okey, contoh. Tengok berapa contoh diberi untuk latih tubi dia. Okey, contoh 7 kuat 9. 7, 9. Kita buat surah dulu, buat jawapan. Lagi? Surah seterusnya? Tak ada. Buat sendirilah. Okey. 7, 9 dulu. Kita tengok balik syarat. 7 darah kuat, 9 darah lemah. Perempuan ni mumayyizah ke tak? Okey, cek balik. Sekurang-kurang darah kuat tidak kurang lebih 24 jam. Cukup syarat tak? Darah kuat tidak melebihi 15 hari. Cukup syarat? Cukup. 7 kan? Darah lemah tidak kurang 15 hari. Cukup? Tak cukup. Jadi benda ni kalau tak diberi tambih, dia keliru. Oh, dia kata tak cukup. So bila Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jom. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة La hawla wala quwwata illa billahil azim. حي على الصلاة Hawla wala quwwata illa billah. حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ورب هذه الدعوة التامة صلاة محمدا الوسيلة والفضيلة وبعد الله. Biaskan sikit lagi. 7, 9 tu. Jadi kalau kita tengok 7 cukup syarat, 9 tak cukup syarat. Namun dengan catatan tadi, kita fahamlah bahawasanya dalam surah ini syarat nombor 3 tidak diperlukan. Walaupun syarat nombor 3 tak ada, dia tetap dipanggil mumayyizah. Apa syarat nombor 3? Apa syarat bagi syarat nombor 3? Syarat ini diperlukan sekiranya darah itu berterusan. Sekiranya darah ini berterusan.
So kalau darah ini tak berterusan, dia berhenti. 7, 9 berhenti, tak keluar dah. Maka dalam surah ini dia masih mumayyizah, dan hukum mumayyizah digunakan pada dia. Bila kita kata hukum mumayyizah digunakan pada dia, 7 darah kuat, 9 darah lemah, tanda macam biasa lah. 7 istihadah. Dia yang ini, dia ada logik dia. Faham? Kembali kepada asas yang kita dah belajar. Sebenarnya ada khilaf dalam masalah seperti ini. Tapi ini mubtadi'ah, nanti mu'tadah nanti. Ini mubtadi'ah, tak ada khilaf. Mu'tadah nanti ada. Okey, sekarang ni perempuan ini dibalai dengan istihadah. Jadi macam mana kita nak tahu darah haid dia mana, darah istihadahnya mana? Faham tak? Macam mana nak tahu? Maka ada panduan daripada hadis. Hadis kalau tak silap. Hadis kan? Ia memberi panduan, maksudnya tengok yang mana kuat, yang mana lemah. Maka dengan panduan itulah digunakan untuk apa? Selesaikan masalah ni. Dan syarat-syarat ni pun ada logik. Tengok kan? Bila kita kata darah kuat adalah haid, maka pada darah kuat tu kenalah sempurna syarat haid. Apa syarat haid? Sekurang-kurang haid 24 jam. Jadi kalau darah kuat kita nak panggil haid, dia kenalah jangan kurang 24 jam. So itu syarat dia 24 jam. Dan kalau kita nak gunakan kaedah darah kuat itu adalah darah haid, maka dia tak boleh lebih 15 hari. Sebab haid dia tak ada lebih 15 hari. So maksudnya dalam menyelesaikan masalah ini masih kembali kepada asas. Asasnya haid sekurang-kurangnya 24 jam, lebihnya sebanyak-banyaknya 15 hari. Kemudian darah lemah kan kita jadikan dia sebagai ukuran bahawasanya dia adalah suci. Sekurang-kurang suci apa? 15 hari. Maka mestilah darah lemah tu dia kena jangan kurang 15 hari. Kalau darah lemah tu kurang 15 hari, bagaimana kita nak jadikan dia sebagai suci kan? Okey. Habis yang ni? Okey, kalau kita jadikan dia sebagai suci kan, istihadah tu suci, adakah akan terjejas syarat sekurang-kurang suci? Terjejas? Darah dia macam ni je. Bulan tu 7, 9. Terjejas tak syarat sekurang-kurang suci? 15 hari. 9 tu, 9 sahaja kita hukum suci. Terjejas tak? Kenapa tak terjejas? Dia ada sebulan 30 hari. 7 campur 9 16. Faham tak? Maknanya 7 itu haid, 9 tu suci. Tak cukup syarat? Sekurang-kurang suci 15 hari. Cukup ke tak? Tak cukup. Sebab apa? Di sini suci hanya 9 hari. Siapa boleh jawab? Tapi Syekh kata dalam surah ini 9 tu adalah suci. Sebab sebelum untuk majlis Yang 9 tu yang keluar darah. Sebab kita keluar darah memang ada suci. Faham? Dia bulan tu 7, 9. Maksud jumlah keluar darah ni 16 hari je. Baki 16, 14 je. Jadi 9 tu suci, tambah lagi 14. 14 tu dah memang suci lah. Jadi dia akan dapat suci yang mewah. Bukan 9 hari je. Dia dapat suci sebenarnya 9 campur 14. Nampak 14 tu? Jadi tak terkesan lah, tidak menjejaskan asas kepada kaedah ni, iaitu sekurang 9 hari. Kalau surah ni kita terbalikkan, 9 tu merah, 7 tu hitam.
terbalikkan. Tulis. Tak yang padam, buat baru. Tu buat nombor 6, 9, 7. Merah, hitam. Sama juga. Faham tak? Tak cukup syarat. Cukup. Jadi hukum yang apa? Yang merah itu sebagai istihadah, suci. Tulis. 7 itu sebagai haid. Oh, adakah di sini telah terjejas syarat sekurang-kurang suci 5 hari? Terjejas tak? Oh, di sini suci 9 hari je. Terjejas tak? Terjejas. Nak azan tak komat lah. Siapa boleh jawab? Terjejas ke tidak? Tak ada, seorang pun tak ada. Terjejas. Maknanya dia punya suci 9 hari je. Nampak pesu. Suci dia tak terjejas juga. Sebab bila digabung dengan selepas haid. Selepas tu kau. Pelik, mana ada suci tengah-tengah tu haid. 15 kena dapat solid kan. Suci tak terjejas kerana 9 itu adalah lanjutan daripada suci sebelum tu. Sebelum tu dia memang suci kan. 9 tu pun dia suci. Maknanya dia keluar haid hanya pada hari ke-10. Dia umpama dia ni sama macam orang perempuan pada hari ke-10 keluar haid. Sebelum tu dia suci. Sebelum tu suci. So 9 tu kan adalah lanjutan suci sebelum tu. Jadi tak ada masalah. Dia adalah lanjutan suci sebelum tu. Bahkan daripada segi istilah dia bukanlah dia adalah lanjutan suci sebelum tu. Contohnya kan sebelum tu dia suci. Belum tu. Sebelum tu maknanya sebelum dia jadi istihadah ni 9 ni misalnya kita kata 15 hari sebelum tu dia tak keluar darah. 15 hari sebelum tu dia keluar darah. Jadi ini semua adalah campur dengan sebelum tu. Lanjutan. Faham? Sebelum dia 9 tu dia tak keluar darah kan. Itu pun dikira suci. Jadi suci sebelum tu campur dengan istihadah ni memang cukup 15. Maka dia tidak menjejaskannya. So syarat nombor 3 tu perlu difahami dengan baik. Wallahu a'lam.